الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية النصر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من سنة البحر وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا. قال الشيخ المسلم لا نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bermula yang afdal bagi lelaki bercukur bulu ari-ari dan perempuan mencabutkan dia kan bulu ari-ari supaya jangan dhaif syahwah lelaki dan supaya mudhaif syahwah perempuan. Bermula bulu ari-ari itu bulu yang tumbuh di atas zakar dan kelilingnya dan keliling kubul perempuan. Dan ghalibnya tumbuh ia dahulu daripada 15 tahun. Dan yang afdal mana yang banyak pahala bagi lelaki bercukur bulu ari-arinya. Itu untuk lelaki afdalnya cukur. Dan bagi perempuan dan bagi perempuan mana yang afdal bagi perempuan mencabutkan dia, tak cukur. Untuk dia cabut. Kenapa afdalnya begitu? Supaya jangan dhaif syahwah lelaki. Supaya jangan dhaif syahwah lelaki, mana supaya syahwah lelaki itu tak jadi dhaif. Dan supaya jadi orang lelaki itu bercukur, afdalnya bercukur supaya tak jadi kurang, tak jadi dhaif oleh syahwah lelaki dan supaya mudhaif syahwah perempuan. Dan supaya afdal bagi orang perempuan tu cabut bulu ari-arinya tu supaya mudhaifkan syahwah perempuan. Lepas tu mana dia bulu ari-ari yang katanya sunat bagi orang lelaki cukur, afdal bagi lelakinya bercukur, afdal bagi perempuan tu cabut. Dan bulu ari-ari itu bulu yang tumbuh di atas zakar dan kelilingnya. Itu nisbah orang lelaki. Ialah bulu yang tumbuh di atas zakar, sebelah atas daripada kemaluan lelaki. Dan kelilingnya dan kawasan kelilingnya keliling zakar, keliling kemaluan lelaki. Dan keliling kubul, kubul tu kemaluan, kubul perempuan, kemaluan perempuan lah. Dan keliling kubul perempuan, bulu yang ada kat situlah dikatakan bulu ari-ari. Dan katanya dan ghalibnya mulai tumbuh dia bila? Dan ghalibnya tumbuh ia bulu ari-ari itu dulu daripada 15 tahun. Jadi mana dia tumbuh belum pada sampai umur 15 tahun lah nisbah bagi orang muda. Jadi
tujuannya bulu ari-ari ni kalau cukur menambahkan syahwah. Kalau cabut tu mengurangkan syahwah. Hikmat dia. Hikmat dianya kalau bercukur tak kira lelaki perempuan. Bulu ari-ari ni kalau bercukur maka menambahkan syahwah. Kalau cabut tu mengurangkan syahwah. Maka maklumnya perempuan lebih kuat syahwah daripada lelaki. Sebab dalilnya inna kaidakunna azim. Dalam surah Yusuf Allah Taala berfirman inna kaidakunna azim. Itu menunjuk katanya syahwah perempuan itu lebih kuat daripada orang lelaki. Maka untuk nak jadi dhaifkan kuat syahwah orang perempuan, dia cabutkan. Untuk nak tambah kuat syahwah orang lelaki, dia cukurkan. Barulah nak jadi suami isteri itu nak jadi setimbang nisbah syahwahnya, maknanya lelaki itu nak tambah kuat. Sebelah balik suami itu nak tambah kuat dengan secara bercukur. Sebelah balik isteri itu nak bagi kurang, nak bagi kurang sikit syahwah dia tu dengan secara cabut. Itulah hikmatnya. Lepas tu sunatnya mengerjakan pada hari Jumaat. Dan saya ia istihdad. Dan saya ia seorang tu istihdad. Apa makna istihdad di sini? Pada hari Jumaat sunat beristihdad. Apa makna? Yani mencabut bulu ketiaknya dan mencukur. Istihdad tu yani mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak tu sunatnya cabut ya. Sunatnya cabut dan menyukur bulu ari-arinya. Itu pun menyukur bulu ari-ari kalau orang lelaki lah. Kalau orang lelaki menyukurkan bulu ari-ari dia, itu pun istihdad juga. Lepas tu orang perempuan cabut tadi. Kita jaga sikit. Mencukur bulu ari-ari ini jika lelaki bagi lelaki dan jika perempuan mencabut. Itu masuk di bawah kata istihdad. Istihdad maknanya mencabutkan bulu ketiak, lagi pulaknya membuangkan bulu ari-ari. Bagi orang lelaki itu bercukur, bagi orang perempuan tu cabut. Tapi tak mengapalah kalau perempuan nak bercukur juga pun tak mengapa, tapi afdalnya cabut. Itu maksud dengan kata istihdad di sini. Pada ketika hajatnya, bukan setiap minggu. Maknanya apabila ada hajat kepada istihdad, buatlah. Dan jangan tinggal lebih daripada 40 hari. Maknanya dia katanya dan jangan biarkan daripada istihdad tu lebih daripada 40 hari. Maknanya dalam sekitar 40 hari itu kena adalah sekali tu beristihdad, menyucikan bulu ketiak, menyucikan bulu ari-arinya. Kata Halabi, menakal ia Halabi daripada Syekh Ramli, apabila panjang bulu ari-ari. Apabila bulu ari-ari seorang tu jadi panjang, nascaya berserang padanya syaitan. Jadi bukan. Nascaya bersarang. Bukan serang, menyerang tu bukan. Sarang. Nascaya bersarang padanya syaitan. Mana syaitan buat sarang kat situ. Mana syaitan duduk kat situ. Sarang burung. Kalau burung dia buat sarang kat pokok. Kalau burung tu buat sarang kat pokok-pokok,
Maka katanya sini, apabila bulu ari-ari itu panjang, syaitan buat sarang kat situ. Mana syaitan duduk kat situ. Dan mendhaifkan dan mendhaifkan syahwah. Bulu ari-ari kalau panjang mendhaifkan syahwah. Maklum. Dan menghilangkan kuat lazat jima'. Tu sebab tu kena buanglah. Dan menghilangkan kuat lazat jima'. Itulah. Dan setengah daripadanya sunat mandi. Dan setengah daripadanya, daripada sunat mandi, bukan. Dan setengah daripadanya, daripada mandi-mandi yang sunat. Dan setengah daripadanya, daripada mandi-mandi yang sunat, sunat mandi kemudian daripada siuman, daripada pitam dan gila. Dan jikalau putus-putus gilanya sekalipun. Ini tak terikat dengan hari Jumaat lah. Segala mandi-mandi. Dan setengah daripadanya adalah sunat mandi kemudian daripada siuman sembuh, daripada pitam. Pitam tu pingsan. Bahasa Arab kata irma'. Pingsan dan gila. Sunat mandi. Bagi orang yang pitam, apabila sembuh, apabila siuman. Bagi orang yang gila, apabila sembuh siuman, sunat dia tu mandi. Lepas tu dia katanya, dan jikalau putus-putus gilanya sekalipun. Gila ni ada dua jenis. Gila ni ada dua jenis. Gila berputus-putus, maknanya bukan straight, tidak. Contohnya 2-3 hari dia gila, sehari dia tak gila, 2-3 hari dia gila, sehari 2 tak gila, betul gila berputus-putus. Tapi apabila lepas habis, maka sunat mandi. Dan ada setengah tu gila straight. Tetapi tiada sunat mandi daripada mabuk. Tetapi tiada sunat mandi daripada mabuk. Kerana bahwasanya mabuk ringan daripada tidur. Mabuk tu lebih ringan daripada tidur. Dia empat perkara kan. Ia masuk dalam bagai hilang akal yang membatalkan wuduk. Dia dalam bab membatalkan wuduk apa dia? Pitam, gila, mabuk, apa dia? Tidur. Empat perkara ni masuk di bawah kata hilang akal. Tapi hilang akal tidur pun dikira kata hilang akal. Mana hilang akal tamyiz. Bukan hilang akal jadi gila tu bukan dia lah. Jadi setengah tu ia katanya setengah daripada perkara yang membatalkan wuduk tu hilang akal. Hilang akal sebab jadi gila, itu lebih beratnya. Hilang akal dengan sebab irma', sebab dia tak sedar kan. Ketika pingsan tu dia tak sedar. Ketika mabuk pun dia tak sedar juga. Tapi bukan gila. Tidur pun hilang kesedaran. Sedar tu dia hilang. Tak sedar masa dia tidur. Maka kalau tilik pada batal wuduk, maka 4 perkara ni batal wuduk ke semua. Masuk di bawah kata hilang akal tamyizi. Maka tidur, mabuk,
pingsan, pitam, gila, 4 perkara ni sama di membatalkan wuduk. Sama pada membatalkan wuduk. Tapi masalah sunat mandi, kalau jaga daripada tidur, tak, atau tidak disunatkan mandi. Bukan dilarang. Tak disunat, mana tidak ada sunat mandi kama daripada tidur. Begitu juga kalau mabuk, tak kira lah mabuk dengan sengaja mabuk ke atau mabuk dengan tak sengaja ke, tak disunatkan mandi juga. Sebab alasannya mabuk ni lebih ringan daripada tidur. Maknanya hilang akal tamyizi, akal tamyiz sedar, sedar ni. Tamyizi, akal sedar, akal tamyizi, akal sedar. Dia lebih ringan daripada tidur. Maka tidur tak disunatkan mandi selepas pada bangkit daripada tidur. Kalau nak mandi, mandilah. Hanya hukumnya harus. Mandi selepas pada bangkit tidur tu hukumnya harus asalnya. Tapi kalau kita nak pergi solat jemaah, kita bangkit pada tidur, itu sunat kerana nak pergi jemaah. Tapi semata-mata bangkit daripada tidur, tidak adalah sunat mandi tu. Kalau nak mandi pun dalam hukumnya harus. Maka tidur lebih kuat daripada mabuk. Nisbah hilang akal tamyizi. Bukan nak cerita kata gila, bukan. Akal sedar tu tidak ada. Maka tidur lebih kuat daripada mabuk lagi. Nisbah hilang akal tamyizi. Maknanya, maka bangkit daripada tidur tu tak disunat, maka siuman daripada mabuk lebih aulalah dengan tak disunatkan mandi. Kenapa boleh katanya tidur tu lebih kuat daripada mabuk lagi? Sebab orang mabuk dia nampak, orang mabuk dia dengar cakapan. Orang mabuk dia boleh berjalan lagi walaupun berjalan tak nak betul pun. Tapi orang mabuk dia boleh berjalan pergi sana sini. Duduk bangun boleh bercakap lagi. Dia ada bercakap lagi, dia ada dengar, dia ada nampak. Tapi orang tidur, dia tak nampak. Dia tak dengar. Dia tak berjalan, dia tak duduk, diam cara dia. Tu mana katanya tidur lebih kuat daripada mabuk lagi. Maka tidur, bangkit pada tidur, asalnya tak disunatkan mandi, tidak ada mandi yang sunatkan daripada bangkit pada tidur, maka mabuk lebih aula lah. Sama ada mabuk itu mabuk yang sengaja, mana sengaja memakankan benda mabuk, makan minum benda mabuk. Ada kalanya mabuk yang sengaja tu mabuk yang berdosa lah. Sengaja minum atau makan benda mabuk. Adapun mabuk yang tidak sengaja itu tak berdosa. Seperti dia minumkan arak masalan, padahal dia sangka katanya dia sangka kata air biasa. Kita contohnya dia sangka kata air apa-apa jual kat peti. Dia tengok tak suka kata arak, ikut katanya air jus biasa. Dia pun minum. Tiba-tiba minum tu, tiba-tibanya nyata kata arak. Kemudian mabuk. Mabuk itu tak berdosa. Itulah makna katanya, tetapi tiada sunat mandi daripada mabuk kerana bahawasanya ia mabuk tu ringan daripada tidur. Maka tidur tak disunat, tidak ada sunat mandi kami pada tidur, maka siuman daripada mabuk, lepas daripada mabuk tu tidak ada sunat mandi. Begitu ya. Dan sunat ia mandi ini meniatkan mengangkat hadas janabah. Kerana ihtimal janabahnya. Maka bahwasanya telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sedikit daripada orang gila melekan keluar mandinya, kerana inilah kata kil wajib mandi. Maka orang gila tadi, orang gila apabila sembuh, apabila siuman daripada gilanya,
Disunatkan dia mandi kan. Disunatkan bagi dia mandi. Tapi kata setengah ulama wajib dia mandi. Kata setengah ulama wajib, bukan sunat, wajib dia mandi. Tapi yang muktamadnya sunat. Sunat bagi orang yang gila apabila siuman dia tu sunat dia mandi. Maka apabila dia mandi tu nak niat macam mana? Apabila dia mandi tu dia nak niat macam mana? Dia katanya dan sunat ia orang gila. Orang yang siuman daripada gila. Begitu ya. Dan sunat ia orang yang siuman daripada gila pada mandi ini meniat mengakad janabah. Niat begitu. Saja aku mengakad janabah artinya saja aku mengakad hadas besar. Saja aku mengakad hadas besar. Dia niat begitu. Sunatnya dia niat begitu. Kenapa boleh sunatnya begitu? Kerana ihtimal, boleh jadi. Kerana ihtimalkan junubnya. Kerana boleh jadi ada berlaku berjunub dalam masa gilanya. Kerana ihtimalkan junubnya, yakni pada masa gila. Boleh jadi ada berlaku berjunub dalam masa dia gila. Boleh jadi. Tak pastilah. Tapi boleh jadi ada berlaku berjunub, keluar mandi ke masalah. Maka bahwasanya telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sedikit. Dan sedikit daripada orang gila itu malaikat keluar mandinya. Mana jarang-jarang orang gila tak keluar mandi dalam masa gila. Dengan maknanya kebanyakan orang gila ada keluar mandi dalam masa gilanya. Dengan secara mimpi ke masalah. Jadi maknanya kebanyakan orang gila, maksudnya begitu ya. Maksudnya kebanyakan orang gila itu ada keluar mandi pada masa gilanya. Maksudnya begitu. Kebanyakan, ghalib, kebanyakan orang gila ni ada keluar mandi pada masa gilanya. Yang tak keluar mandi tu jarang sangat. Itu mana kata sedikit daripada orang gila. Sedikit daripada orang gila itu malaikat, itu banyak. Malaikat keluar mandinya. Dengan mana jarang-jarang tu kalau gila tak dalam masa gila tak keluar mandi, ghalibnya apa dia? Memanglah dia kalau kita kenapa dia kata begitu sebabnya biasanya orang ni dia gila ni setengah orang tu 4-5 tahun kan. Setengah orang tu 4-5 tahun. Gila setengah tu setahun 6 bulan dia gila. Sekali-sekali gila tu biasanya lama lah. Lepas tu orang gila pun ada keluar mandi juga macam orang tak gila lah. Jadi dia mandi ni apabila penuh tempat simpanan dia kat sulbi tu. Kalau orang lelaki, kalau orang perempuan tempat simpanan di bawah dada, dia mandi ni kalau penuh dia akan keluar lah. Dengan secara mimpi, dengan secara mana sekalipun. Dia apabila penuh di tempat simpanan dia ada keluar. Maka dia tidak beza di antara orang gila dan orang tak gila. Air mani macam daging darah. Darah tu kalau orang gila, kalau makan banyak, besar badan. Orang tak gila pun kalau makan banyak pun besar badan juga. Sebab makanan jadi daging darah, makanan tu jadi mani. Maka lama-kelamaan tu, maka air mani itu akan penuh pada tempat simpanan dia. Maka apabila penuh tu, dia akan keluar lah dengan mana-mana cara tu. Maka sebab itulah Imam Syafi'i katanya jarang sangatlah orang gila tu kalau lama gilanya tak keluar mandi tu jarang sangat. Bahkan maknanya kebanyakan orang gila apabila lama gila dianya biasa nak keluar air mandi. Adalah mimpi ke masalah cara dia lah. Maka kerana inilah kata kil wajib mandi. Kerana kata Imam Syafi'i. Jarang sangat orang gila tak keluar air mandi. Sebab itulah setengah ulama katanya wajib orang gila apabila siuman daripada gilanya sunat mandi. Itu.
Dan luput waktu mandi ini, mandi kerana siuman daripada pitam dan gila. Dan luput waktu mandi ini, mandi kerana siuman daripada gila, daripada pitam tadi. Dengan berpaling daripadanya. Dengan berpaling. Walaupun tak lama masa sekalipun dia ingat kata, tak nak mandi. Berpaling tu mana tak nak buat. Berpaling tu maknanya tak nak buatlah, tinggal. Apabila dia siuman daripada gila, segan nak mandi. Teringat dalam hatinya segan nak mandi, tak nak mandi ya. Maka itu dah habis luput. Dengan sebab maknanya apabila walaupun sekejap sekalipun, misalnya katanya orang tu dia sembuh daripada pitam, kita kata, sunat mandi tu. Dia jawab, segan nak mandi, sejuk. Segan nak mandi, sejuk. Maka semata-mata dia kuasa tak nak mandi tu, dah habis peluang untuk nak mandi sunat. Begitu. Walaupun masa tak lama sekalipun. Walaupun masa tak lama sekalipun. Sebab dalam kaedah katanya, al-ishtighal bi ghairil maqsud i'radun 'anil maqsud. Dan kedatangan yang wajib, dan kedatangan yang wajib mandi kerana mengikut hadis yang diriwayat syaitan. Atas pada berpaling. Dan luput waktu mandi ini, mandi sunat. Sunat kerana siuman daripada pitam dan gila. Dan kedatangan yang wajib mandi. Apabila selepas pada dia siuman daripada pingsan, daripada pitam dan gila, dia jimuk isteri dia masalah. Apabila dia jimuk isteri dia, jadi wajib mandi kan. Apabila jadi wajib mandi, sunat yang kata sunat mandi selepas gila tadi, dah hilang. Dah luput sunat mandi. Jadi mandi wajib tu ada dah. Begitu. Kerana mengikut hadis yang diriwayat Syaikhan. Kembali pada kedatangan wajib mandi. Itulah. Dan demikian lagi sunatnya mandi kanak-kanak sama ada lelaki atau perempuan apabila balik dengan tahun. Kanak-kanak tak kira lelaki atau perempuan. Apabila jadi balik dengan tahun. Bukan balik dengan sebab datangan haid. Bukan balik dengan sebab keluar mandi. Bukan. Jadi balik dia tu dengan sebab cukup tahun 15. Genap 15 tahun. Tu maknanya demikian lagi sunat mandi kanak-kanak. Kanak-kanak tu sama ada lelaki atau perempuan. Sama kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan pun sama. Apabila balik dengan tahun, yang ni 15 tahun lah. Dalam mazhab kita 15 tahun. Apabila dia balik dengan cukup pi tahun, maknanya bukan balik dengan sebab keluar mandi, bukan balik dengan sebab kedatangan haid, bukan. Balik dengan cukup 15 tahun. Maka apabila cukup 15 tahun ni, maka sunat dia mandi. Tapi tahun 15 tahun ni tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah. Tahun Islam ni lah. Maka sunat mandi apabila balik keduanya, kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan. Maknanya sekiranya kalau dia balik dengan cukup tahun tu, maka sunat dia mandi. Tapi masalah kata sunat mandi tu, kalau dia balik dengan cukup tahun, mana bukan dengan sebab keluar mandi, bukan dengan sebab datangan haid. Tapi kalau balik dengan sebab keluar mandi, macam mana pula hukum dia? Tengok. Adapun jika balik
Adapun jika balik keduanya kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan dengan mimpi, mimpi keluar mandi. Dengan mimpi keluar mandi. Tapi mimpi itu tak syarat ya. Mimpi itu tak jadi kait. Mimpi itu tak jadi kait. Maksudnya jadi balik dengan sebab keluar mani. Maksudnya. Adapun jika balik keduanya dengan mimpi, maksudnya dengan jadi balik dengan sebab keluar mani. Gitu. Ini tak pasti umur. Sekurang-kurangnya, secepat-cepatnya ialah genap umur 9 tahun. Apabila genap umur 9 tahun Qamari, tahun Islam, itu boleh jadi dah tu. Kalau umur 9, 10, 11, 12 tu, ada keluar mandi, jadi balik lah. Secepat-cepatnya umur 9 tahun. Begitu. Adapun jika balik keduanya dengan mimpi, maka sunat mandi kerana balik dan wajib mandi kerana junub. Begitu hukumnya. Jadi kena dua mandi lah. Jadi dua mandi. Ada sunat mandi, itu tilik kepada dia jadi balik. Dan ada wajib mandi sebab tilik kepada keluar mandinya jadi berjunub. Jadi nak dua mandi. Nak dua mandi. Maka jadi dua mandi. Maka jadi dua mandi. Maka jadi dua mandi. Satu mandi itu sunat tilik kepada dia jadi balik. Satu mandi lagi wajib sebab tilik kepada dia tu berjunub. Gitu. Maka jadi dua mandi ditutup pada keduanya kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Jadi yang tu sunat, jadi sekali mandi sunat, sekali mandi wajib. Sekali mandi sunat, sekali mandi wajib. Lepas tu niat macam mana? Kalau sunat, sajaku mandi sunat balik. Sajaku mandi sunat balik. Artinya sajaku mandi sunat kerana balik. Itu dah. Ini jarang orang nak tahu ni. Kanak-kanak nak mandi tu. Itu kena bagi tahu awal-awal lah kat dia. Nak kena bagi tahu dia tu belum pada dia balik tu kena bagi tahu awal-awal. Katanya apabila kau tu balik, sunat bagi kau tu mandi. Nanti tahu dah balik tu dah terlepas lah. Dan setengah daripada mandi-mandi yang sunat, mandi kerana ihram. Tapi yang ni mandi sebelum ihram kan. Dikandaki ihram ni niat ihram. Dikandaki ihram niat ihram. Apa dia? Nawaitul hajja wa ahramtu bi nawaitul umrata wa ahramtu biha. Dan setengah daripada mandi-mandi yang sunat, mandi kerana ihram, kerana nak ihram. Kerana nak niat ihram, sama ada dengan haji atau umrah. Ihram haji, ihram umrah sama. Sunat kedua-dua. Nak ihram umrah, nak niat ihram umrah pun sunat mandi. Nak niat ihram haji pun sunat mandi. Nak niat ihram haji dan umrah, masalah haji qiran, pun sunat mandi. Tu sama ada dengan haji saja. Atau umrah saja. Atau keduanya. Atau kedua tu maknanya haji qiran. Bagi maknanya nawaitul hajja wal umrata. Dia ihram dengan haji dan umrah straight.
Dan keduanya haji dan umrah. Maknanya pada kedua tu kita jaga katanya, yakni pada haji kiran. Nah, atau kedua tu pada masalah haji kiran. Haji kiran tu dia setrik. Haji dan umrah buat sekaligus. Dia niat nawaitu, kalau haji saja tu nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Kalau umrah saja tu nawaitul umrata wa ahramtu biha. Lepas tu kalau kedua nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Begitu ya. Atau ihram mutlak. Dah tak terkait dengan haji, tak kait dengan umrah. Saja ku ihram. Dia niat begitu lah. Saja ku ihram. Tak tahu kata haji umrah lagi lah. Dah. Lepas tu contohnya dia mari daripada mana dia? Dia mari daripada Madinah di Zulhulaifah, dia niat saja ku ihram di situ. Maka apabila dia niat mutlak tu macam mana? Nak jadi haji ke nak jadi umrah? Maka sekiranya luar daripada musim haji, dikarenakan musim haji itu ialah masuk bulan Syawal. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan awal 9 bulan Zulhijjah. Sebab 10 tu dah 9 10 tu dah mulai masuk kerja. Sekiranya kalau lain daripada musim haji, maka mesti jadikan umrah. Mestikan jadi umrah. Sebab lain daripada musim haji, tak timu jadi haji. Contohnya bulan Ramadan ke, atau bulan Muharram ke, atau selepas pada 9 Zulhijjah ke masalah. Raya haji ke, sebelah hari bulan tu, dia dah tak boleh nak niat haji lah tu, sebab dah lepas masa dia. Tetapi kalau dia niat ihram mutlak dalam masa musim haji, contohnya dalam akhir bulan Zulhijjah atau tengah-tengah bulan Zulhijjah atau dalam bulan Syawal, maka itu serah kepada putusan dia. Nak bagi jadi haji, jadi haji. Nak bagi jadi umrah, jadi ke umrah. Itu serah kat dia lah. Boleh, jadi maknanya boleh nak niat itlak, tak terkait. Sebab kalau kita katanya macam ni, dia akhir-akhir bulan Syawal tu, dia daripada Madinah, datang daripada mana? Masuk ke Mekah. Maka apabila dia masuk ke Mekah tu, lalu kat Zulhulaifah, dia pun niat ihram. Tapi dia tak tahu lagi, aku ni nak buat umrah dulu ke, nak tunggu buat haji terus. Tapi nak niat ihram dah ni, di Zulhulaifah, tapi tak tahu nak buat keputusan. Tak tahu tu. Jadi sebuah salah. Nak buat umrah saja dulu ke nak straight dengan haji. Maka apabila begitu, nanti fikir tengah jalan. Di sini niat ihram dulu, itlak dulu. Nak itlakkan dulu, tak payah kait dengan haji, tak payah kait dengan umrah. Nanti fikir tengah jalan, menentu ke jadi haji ke, menentu kepada umrah ke, itu tengoklah. Jadi maknanya niat ihram mutlak pun sunat mandi juga. Masalah kita di sinilah. Lepas tu nak tahu lebih lanjut masalah ihram tu, nanti tengok dalam bab haji sana lah. Jadi sunat mandi itu kerana mengikut bagi perbuatan Nabi SAW seperti yang riwayat diriwayat oleh Tirmizi, seperti yang diriwayat oleh oleh Tirmizi. Sunat mandi kerana ihram. Begitu. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Pada katanya, dan demikian lagi sunat mandi kerana masuk tanah haram. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.